akidah, asar akidah, maghrib akidah, isya akidah, subuh akidah. Apa yang mereka cerita? Mengesahkan Allah. Apa yang mengesahkan Allah? Melalui kalimah syahadatain. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara, kalau hanya boleh menyebut saja. Saya selalu sebut ni, saya nak ulang malam ni. Selalu saya sebut. Oleh kerana saya merupakan pemimpin kecil di kawasan saya, di tempat saya. Dalam majlis-majlis perkahwinan, saya dijemput duduk paling dekat dengan pengantin laki-laki yang akan melakukan acara akad nikah. Dah lama, tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun dah saya diminta duduk yang paling hampir, kadang-kadang menjadi saksi. Pengantin laki-laki lawyer, pengantin laki-laki engineer, pengantin laki-laki arkitek, pengantin laki-laki korporat, orang korporat, pengantin laki-laki orang bisnes, pengantin laki-laki anak orang kaya, pengantin laki-laki anak Tan Sri, anak datuk. Tapi juru nikah yang pertama sekali, wahai Encik Syamsul, cuba saya nak dengar melalui mikrofon ini, cuba baca syahadatain. Allah, tuan-tuan, sehingga ni belum ada orang yang lulus betul-betul markahnya 100%. Asadu biasa, asadu Allah ilaha illallah. Betul, tuan-tuan. Tuan-tuan pun saya rasa yakin tuan-tuan dekat sini pernah menjadi saksi kepada pengantin-pengantin yang akad nikah. Berapa orang yang betul-betul sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian itu memberikan pengertiannya. Kadang-kadang ada juru nikah tanya, yang mana daripada keduanya itu boleh tak pengantin tafsirkan sedikit daripada pandangan tauhid rububiyah, asasnya asas. Lepas tu dia tanya, cuba letakkan dalam konteks tauhid uluhiyah. Memang jawapannya tertongging, tuan-tuan. Mak mentua pun tertongging. Sampai sekarang ni imam-imam tak mau tanya. Sebab tak mau tanya, dia kata saya tak mau embarrass, saya tak mau memalukan keluarga, saya tak mau memalukan pengantin laki-laki, saya tak mau memalukan keluarga pengantin laki-laki, saya tak mau memalukan keluarga pengantin perempuan yang hadir beramai-ramai, saya tak mau memalukan tetamu-tetamu yang dijemput khas, orang-orang besar yang hadir. Imam tak tanya dah. Boleh mengucap, tak boleh mengucap, angkat nikah terus. Itulah yang berlaku. Sebab itu tentang ilmu akidah, ilmu yang memang berpusat kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni saya tak bagi kuliah macam ni, tuan. Itu tanyalah ustaz. TV9 tanyalah ustaz. Saya tak bagi kuliah malam ni. Saya bagi kuliah, alhamdulillah, tuan-tuan ni. Boleh katakan selang-selang hari lah. Kuliah subuhnya, kuliah maghribnya sejak 40 tahun yang lalu. Saya faham macam mana anak-anak kita jauh daripada agama. Saya faham anak-anak kita tak dapat menunaikan sembahyang 5 waktu pada 5 waktu. Saya faham ada keluarga yang tak sembahyang langsung. Saya faham, yakin di Bukit Belimbing ini ada yang tak pergi sembahyang Jumaat pun. Tanya Tuan Imam. Saya faham ada anak-anak perempuan kita yang keluar dengan boyfriend dia, ambil pukul 6, hantar pukul 2 pagi di Bukit Belimbing ini, di Seri Belimbing. Jadi 2 kan, Taman Seri Belimbing, Taman Bukit Belimbing. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Satu lagi, tuan-tuan dan puan, ilmu diamalkan
kalimat syahadatain, amalkan. Aku nak saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, amalkan. Dalam keluarga amalkan, bersama isteri amalkan, bersama suami amalkan, bersama anak-anak amalkan, bersama jiran amalkan, bersama anggota masyarakat amalkan, berniaga amalkan, kerja jadi buruh amalkan, bawa taksi amalkan. Adakah kita mengamalkan? Mengamalkan spirit bahawa aku naik saksi dari Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku ambil sebenarnya saksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Amal kita amal. Ambil yang kedua, malam ini Maulid Rasul. Ambil yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Apa artinya? Pertama, kita kena ikut cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut tak ikut Hasan Ali? Engkau ikut ke kau tak ikut? Pertama, engkau beribadah macam Nabi. Engkau semayang pun tidak. Maghrib engkau semayang, Isyak engkau tak semayang. Isyak engkau semayang, subuh engkau tak semayang. Padahal meninggalkan satu sembahyang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kereta ni tak sedap ni, WVQ 241 minta dialihkan. WVQ 241 minta dialihkan. Lepas ni saya tidak akan buat pengumuman seperti ini. Tunggu sampai habis. Kecuali kalau ada isteri yang nak bersalin. Saudara-saudara, saya nak menyampaikan tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Pertama, kita ikut tak cara hidup Nabi Muhammad dalam hal ibadah? Kita buat tak ibadah bersama isteri? Yang jauh daripada surau, yang jauh daripada masjid, yang jauh daripada surau, suami-suami menjadi imam tak di rumah? Suami-suami bersama tak isteri, bersama tak anak-anak, sembahyang 5 waktu, berimam-imam, bermakmum di rumah. Ada tak anak nombor 1 azan? Ada tak anak nombor 2 iqamah? Kejut tak waktu subuh? 5.30, kejut tak itu semuanya? Saudara-saudara, kalau ini tidak dilakukan, artinya dari segi akidahnya kita sudah tersasar jauh. Ilmu, amal, iman, 3 perkara tadi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman, tuan cakap tentang iman. Macam mana nak cerita iman pada anak tak sembahyang? Macam mana nak cerita iman pada keluarga yang tak baca Al-Quran? Macam mana nak cerita iman pada keluarga yang tak pernah pergi masjid dan surau mencari ilmu? Saya yakin, saya tak tengok masjid dekat sini, Bukit Belimbing ni, saya ingat subuh lebih-lebih ada 10 orang. Ayolah, lebih tu tengoklah macam mana lebihnya. Tapi biasanya teori saya 1%. Kalau penduduk kawasan ni ada 3,000 orang keseluruhannya, hanya 30 orang saja yang datang. 1%. 99% lagi tak pergi. Ada setengahnya tu hari Jumaat pun tak pergi, macam saya sebutkan tadi. Dan saya tahu tuan-tuan, saya tahu. Saya jaga jais. Saya jaga jais, saya jaga mais. Saya keluarkan tauliah. Saya luluskan masjid, saya luluskan surau, saya luluskan nak sembahyang Jumaat. Saya luluskan. Saya pengurusi Jabatan Kuasa Karya. Masih lagi pengurusi Jabatan Kuasa Karya. Walaupun saya telah digugurkan sebagai Exco Hal Ehwal Islam. Atas kehendak Sultan, tuanku, saya masih lagi. Baik itu tuan-tuan. Baik, saya tak mau pergi panjang kat sini. Bukan saya nak bicara. Tanyalah Ustaz. Apa cabarannya sekarang ni? Masalahnya anak tak sembahyang. Masalahnya anak kalau ditanyakan kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tak reti, tahu makna, tapi tak tahu hakikat kepada asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hakikatnya itu tak ada perempuan, seluruhnya itu. Kalimat yang pertama disambut oleh kalimat yang kedua, memerlukan kita berjuang siang malam pagi petang untuk mempertahankan akidah umat. Itu hakikatnya. Pas kena mempertahankan akidah,
PKR kena mempertahankan akidah. Kalau ada orang Islam dalam DAP pun kena pertahankan akidah. UMNO kena pertahankan akidah. Seluruhnya mesti mempertahankan akidah. Itu tugas pertama kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahulah tuan-tuan, banyak mana kita cerita tentang akidah walaupun kita PAS Parti Islam. Saya 15 tahun dalam Parti Islam. Pernah jadi naib presiden. Bukan jadi pesuruhjaya tuan-tuan, naib presiden. 6 tahun jadi naib presiden. Naib presiden tuan-tuan. Presiden, timbalan presiden, naib presiden. Tapi saya tengok banyak halangan-halangan yang akan saya sebutkan nanti. Apa halangannya kepada memurnikan akidah ini? Halangan yang pertama, tuan-tuan dan puan, sekarang ini di Selangor, di Malaysia, di mana-mana pun, halangan yang pertama ialah budaya kebendaan. Benda. Ada rumah satu nak rumah yang kedua, ada rumah yang kedua nak rumah yang ketiga. Ada rumah sewa satu nak rumah sewa yang kedua. Bukan tak boleh. Tetapi berpada-padalah. Jangan sekali-kali meninggalkan tuntutan agama daripada merebut keuntungan dunia. Saya kalau nak keuntungan dunia, tuan-tuan dan puan, exco, tuan-tuan bayar exco. Gaji rasa saya kalau seluruhnya sekali, dengan dia menjadi director sana, director sini, mencecah 40,000. Dengan dia jadi director sana, director sini, mesyuarat sana, mesyuarat sini, pergi ke sana, pergi ke sini, luar negeri sana, luar negeri sini, tak masuk lagi. Api dibayarkan, air dibayarkan, telefon dibayarkan, kereta dibayarkan, minat kereta dibayarkan, pergi melancong dibayarkan, melancong luar negara dibayarkan, melancong dalam negara dibayarkan. Tapi saya meninggalkan jawatan itu dan digugurkan. Kalau saya nak cari dunia, tuan-tuan, itulah kemuncak jawatan politik di peringkat negeri. Itulah kemuncaknya. Exco ini ialah menteri di peringkat negeri. Menteri. Tapi saya tinggalkan. Saya diredakan, digugurkan. Bukannya susah. Jadi exco ni duduk aja, bagi tugas duduk. Perintah orang itu buat, perintah orang ini buat, perintah orang itu buat, perintah orang ini buat. Cukup, tak payah buat apa. Perintah, kita banyak. Jaiz saya ada, Maiz saya ada, lembaga zakat saya ada, JKR saya ada, saya punya portfolio. JPS saya ada, seluruhnya kau buat. Cukup bulan lapor, supaya aku dapat lapor kepada menteri besar. Itu saja. Tapi saya tak begitu. Atas nama akidah, sebagai ahli kepada Parti Islam se-Malaysia, Parti Islam, mereka pecat saya, pecat. Apa sebab mereka pecat saya? Bukan kerana saya mencuri, bukan kerana saya rasuah, bukan saya kerana larikan anak dara orang, bukan kerana saya terlibat dalam khalwat, bukan saya terlibat dalam penzinaan, bukan saya meliwat orang, bukan saya berjudi. Tak ada. Tapi pasal apa saya dipecat? Saya dipecat pasal saya tidak pas tegak teguh mempertahankan negara Islam dan hukum hudud. Pasal apa saya dipecat? Saya dipecat dalam PAS supaya saya tak reda tengok DAP menunggang kudakan kita. Pasal apa saya dipecat? Saya tak reda bertuankan kepada orang lain selain daripada presiden, selain daripada Musyidul Am saya. Ada orang lain daripada Pakatan Rakyat yang saya mesti mempertuankan dia. Tapi saya ragu-ragu tentang akhlaknya, tentang moralnya, tentang kemana kita nak dibawanya, tentang matlamatnya, tentang aspirasinya, tentang perjuangannya, tentang dirinya. Pasal apa saya
saya dipecat? Pasal saudara-saudara, saya nak mempertahankan 3 perkara. Pasal apa saya dipecat? Saya ulang balik. Saya nak mempertahankan berapa perkara, tuan-tuan? 3 perkara. Apa dia 3 perkara itu? IMR. Apa dia IMR? Apa dia I? Islam. Apa dia M? Melayu. Apa dia R? Rojo. Islam, Melayu, Kambing, Rojo. Itu. Pasal itu pecah kata lagi. Masya Allah. Dipecat dengan saya tak tahu apa salah saya. Kan ironis itu, kan tragis itu. Kalau ada orang Indonesia kan tragis itu, kan ironis. Saya dipecat dengan tidak memberikan ruang walau 1 minit untuk membela diri. Ini timbalan ketua cawangan. Kalau nak pecat saudara lagi mudah. Saya naik presiden, bekas naik presiden. Nak pecat ini, tuan-tuan. Saya ingat lepas ini pun recommendationnya orang dua-dua ni kena pecat ni. Apa salah mereka nanti? Membawa Hasan Ali datang ke Bukit Belimbing. Betul. Tak lama lagi ni, tuan-tuan. Tadi dicerita orang meragang. Orang melelo. Orang meroyan. Kali ni dua-dua orang ni akan meroyan. Tuan-tuan umpama maju Islam. Poin saya yang ketiga pada malam ini. Halangan, tuan-tuan, ini halangan. Apa lagi halangannya tentang akidah ini? Saya katakan halangannya tadi, tuan-tuan, halangan ilmu. Anak kita tak minat ilmu agama. Tanyakan Tuan Imam ni, berapa orang saban malam anak muda 25 tahun ke bawah yang datang ke masjid? Saya tak terperanjat kalau imam mengatakan begini, doktor begini, kosong. Tak ada ilmu, tuan-tuan. Dia kahwin, tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan ya. Suami tak ada ilmu agama, kahwin dengan isteri tak ada ilmu agama. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bayang. Itu sebab kadar perceraian di Selangor dan di wilayah Persekutuan, kadar perceraian kedua-dua tempat ini, Selangor dan wilayah, antara yang tertinggi dalam dunia. Pasal apa kajian-kajian dibuat antara sebab kadar perceraian yang begitu tinggi di Selangor, di wilayah, sebab amalan agamanya yang tidak kuat, ilmu agamanya yang cetek, amalan agama yang lemah. Tadi ambil contoh, suami yang mengucap pun tak boleh dengan isteri, kahwin dia, semayang tidak, pergi masjid tidak, cari ilmu tidak, beli buku agama tidak, beli kaset agama tidak, beli CD agama tidak, beli DVD agama tidak, jumpa ustaz tidak, jumpa imam tidak, jumpa Bilal tidak. Ini dia. Mana tuan-tuan nak menafikan cakap saya ni? Tolong nafikan kalau cakap saya ni tak betul. Apa kesannya kepada akidah? Kesannya kepada akidah, nama saja Islam, namanya Abdul Rahman bin Hashim, tapi nama itu tidak membayangkan Islamnya dia. Besok di alam kubur, soalan yang ditanya, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Dia nak jawab apa, tuan-tuan? Anak-anak ini, orang ini, termasuk orang dewasa, termasuk tuan-tuan yang umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang hadir pada malam ini. Bila tuan-tuan ditanyakan, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kalau tak semayang. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kalau tak baca kitab.
Tuan-tuan nak jawab macam mana kalau tak ada ilmu? Tuan-tuan nak jawab macam mana kalau suami isteri tak pernah ke masjid? Tuan-tuan nak jawab ke mana kalau suami isteri